Bismillahirrahmanirrahim. Kola baju terbuka. Tengok. Sayyidina Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, dia kata apa? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min muzayyinata liyubai'ahu wa inna qamisahu wa inna qamislahu la mutlaqun au syakurawi au qala zarru qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jayfi qamisihi, kemudian pamasattu al-khatam, saya menyertai satu kabilah Muzainah, pergi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebat dulu dapat berjumpa. Tu karamat besar. Liqa duduk sama Nabi tu karamat besar yang lebih daripada karamat wali-wali kendian tadi. Allah. Dengan niat untuk berbai'ah, untuk mengikat perjanjian pada masa itu, kola bajunya terbuka. Jadi sampai situ sahabat perhatikan ni, habis apa yang ada kat Rasulullah SAW. Dan dia menceritakan tahqiq hadis dengan menceritakan akhwal. Dia nak cerita kola terbuka tadi kan, tapi akhwal dia datang kumpulan tu gini-gini, sampai kepada tajuk nampak kola Rasulullah tu terbuka. Mana mutlak, mana terbuka. Untuk memperolehi berkat, berkata saya pun memasukkan tangan saya melalui kola menyentuh cap mohon kenabian. Masya Allah. Sedang Habib berdekat itu, selur dia pegang kat belakang baru Nabi berikan khatamun nubuwah. Masya Allah. Habis kita tengok catatan dia. Setiap amalan atau apa kita segi gerak laku seorang yang dikasihi akan menjadi pujaan. Mana orang dikasihi jawab dia, tak ada yang kita kasih malaikat Rasulullah SAW. Orang yang paling kita kasih, tidak ada yang lain selain daripada Ta'ala di kalangan makhluk, ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya hubbun nabi kan. Yang menjadi mana pujaan setelah melihat kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka. Periwayat hadis ini yakni Urwah menyatakan bahawa Qurrah radhiyallahu an dan anaknya Muawiyah radhiyallahu an mengancing baju mereka dan membiarkan kola bajunya terbuka walaupun cuaca sangat sejuk atau terlalu panas, disebabkan sebab kecintaan yang sungguh-sungguh. Beginilah maka setiap segi, setiap amalan Rasulullah terus menerus sampai kepada umat sehingga kali ini. Dibuka konceng, dibuka kancing pun semua tu dia niat mengikut cara Rasulullah SAW. Semoga Allah mengurniakan ganjaran yang sempurna kepada semua mereka itu. Mereka sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga Allah SWT mencurahkan ke atas kita semua dengan rahmatnya untuk mengamalkan setiap mana sunnah Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Dan kalau dalam gerak laku dan sebagainya ni, elok paling kuat dia panggil takhayyul, sampai tahap, sampai tasawur, kemudian tahakkuk. Contoh kita tengok je ni kan, perjalanan Rasulullah macam mana, maka kita berjalan tu kita rasa berjalan bersama baginda SAW. Baginda di depan, kita seolah kita di belakang ikut. Kita duduk, kita rasa baginda sebelah kita, mursyid sebelah kiri. Itu cara para alhamdulillah. Sebab bila ada keadaan tu, hati kita lagi kuat. Kalau guru ada depan, jadi kita banyak buat ini Rasul lagi besar kan? Sebab satu orang wali besar, aku tidak keluar daripada rumahku, melainkan di kananku baginda, di kiriku murabbiku. Itu berjalan sentiasa. Itu dia panggil ramitah yang kuat. Selagi hati kita berpaut dengan orang yang dekat dengan Tuhan, hati kita mudah, maknanya terbuka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah. Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan ke atas kita semua dengan rahmatnya untuk mengamalkan setiap sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pakaian Yaman bersulam. Abi ulama nukil kali. Ini dalam Syama'il. Sayyidina Anas yang meriwayatkan sebagaimana yang berikut. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Allah, untung dia ni. Alaihi saubu, ya, kitriyu qad tawashaha bihi fasalla bihim. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah keluar daripada rumahnya dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Ketika itu baginda memakai pakaian Yaman. Tak ceritakan Nabi ada cari pakaian dan untuk pakaian, jenis pakaian daripada mana, ambil ulama nukil. Memakai pakaian Yaman yang bersulam. Setelah itu baginda mengimami sahabat-sahabat mendirikan akan salat, mendirikan akan sembahyang. Nak cerita kat sini apa? Datuk Nabi SAW ada memakai saubul kitri. Catatan dia, peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah SAW dalam keadaan gering, dalam keadaan sakit, ya. Maka Usama mengambil satu kelebihan besar dia. Dia angkat Nabi SAW, dia dipimpin. Kemudian doa memakai pakaian baru pula. Riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa bila mana Rasulullah SAW memakai pakaian baru, ya, baru dapat, beli ke orang baki kita kira, baginda akan membaca doa yang berikut sebagai menyatakan kegembiraan atas nikmat Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamd kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lah. Sampai pakai baju pun sentiasa dengan Tuhan, qalbi tu. Nak pakai baju Allahumma, itu makna sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, lakal hamd, ya, bagi engkau lah segala puji. Man segala puji adalah teruntuk kepadamu. Kama kasautani, kama kasautani, sebagaimana maknanya engkau memakaikan aku akan pakaian. Sebagai syukuran terpulang pula telah kerana memakaikan dengan pakaian ini. Kepadamu lah saja kupohonkan kebaikan baju ini dan kebaikan daripada maksud ia dijadikan. Berkebaikan maksud baju satrul aurah, menutup aurat. Kita nakkan macam mana kebaikan dia menutup, itulah kita telah tutup, ya, dalam kehidupan kita dengan tutupan dia. Dia tutup dia benda tak baik supaya kita sentiasa berjalan dengan jalan yang betul. Dan keburukan yang timbul daripada maksud ia dijadikan, supaya jangan dengan pakaian tadi dia niat yang tidak elok, nak bermegah-megah, bersombong, riak dan sebagainya. Jangan, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Pakai baju menutup aurat, apa balik kita pakai baju tadi seluar, kita pakai menutup aurat semua, niat kerana Allah Ta'ala, apa balik bukan bayar sangat ni. Sebab tu banyak kena je cara dia, cuba pentingnya ilmu. Dan pakaian-pakaian dipakai Rasulullah SAW, kita sentiasa rasakan kita hudur ma'an Nabi SAW, dan banyakkan berselawat. Dan ingat selawat tu akan ada percikan nur daripada Rasulullah SAW. Walaupun selawat dia lupa, walaupun selawat dia leka, mulut dia berselawat, dia pancaran percikan nur Rasulullah dia akan dapat, ya. Sebab kelebihan banyak. Itu doa Rasulullah SAW ketika apa? Sarung baju. Sarung baju bukan dia menginjam, cantik ya, dapat lawa, itu dia sebut, ya, baca doa tu supaya dengan pakaian kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab kita pakai je dah ucap alhamdulillah, amanati dia ke Tuhan, dan minta pula as'aluka khair, minta kebajikan yang ada pada pakaian tu supaya dijadikan dengan baik. Niat yang besar secara wajib ialah satrul aurah, kira menutup aurat. Kemudian guna pakaian tu untuk memandang kebesaran Tuhan dan menzahirkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, at-tahaddus bin nikmat,
bercerita menyatakan nikmat, itu sabit nas Quran. Kemudian catatan kebaikan dan keburukan pakaian sudah jelas. Tetapi kebaikan dan keburukan daripada maksud ia dijadikan, mungkinlah ia digunakan untuk melindungi diri daripada panas dan sejuk, ataupun ia mungkin digunakan untuk perhiasan dan pengabdian kepada Allah, untuk ibadat, dan berkemungkinan juga digunakan untuk tujuan-tujuan pengingkaran, itu apa, ujub, kemunafikan, pakai pakaian tapi tak tutup aurat, buka aurat, itu menarik kemungkaran Allah Ta'ala, menarik kemurkaan Tuhan dan sebagainya lah. Daripada bentuk amal buruk beginilah, maka baginda memohon perlindungan supaya pakaian kita tidak mendatangkan murka Tuhan. Kita bermakai tadi, mudah-mudahan pakaian itu menjadi keridaan Allah, ya, sebab kita ikut akan syariat telah dipanduan. Habis. Kemudian penjelasan yang seperlunya di samping doa yang di atas, Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Terdapat juga beberapa doa yang lain. Doa lain banyak, adalah hadis-hadis lain yang tercatat dalam hadis-hadis dan beberapa manfaat yang diperolehi apabila membaca ini. Semua ada manfaat besar. Kemudian tercatat di dalam hadis bahawa apabila seorang memakai pakaian yang baru sambil ia membaca doa tersebut, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Itu hak Tuhan, ya, dia akan lindung dengan satu hijab dan diciptakan oleh Allah Ta'ala ke atasnya, ya. Ta'ala berikan maknanya apa? Tersebut tadi beberapa perlindungan Allah Ta'ala doa. Dan semasa hidupnya dan semasa hampir matinya akan apa, ditutupi dengan satu dinding hijab yang diciptakan oleh Ta'ala ke atas dia. Maknanya dia akan dapat satu sebab keselamatan dia, iaitu tutup hijab yang tak elok dengan hijab ini. Dan tersebut juga dalam suatu hadis bahawa Rasulullah SAW mengampunkan, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Begitu juga seorang yang melihat seorang sedang memakai pakaian baru, ya, kita doa, kita doakan juga, hendaklah mendoakan akan, ya, keberkatan untuknya, bahawa dia hubungan tu lagi mesra. Bukan tengok pakai baju tu, wah, dia dengki asal, jangan. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian baru, ya, Rasulullah SAW akan mendoakan keberkatan untuknya. Masya Allah, ya, itu hebat sungguh. Sebab orang sekarang ditiru, lepas tu minta doa sikit berkat, kan, dari orang saleh. Begitulah oleh sahabat. Dan para sahabat juga ada mendoakan keberkatan pada orang-orang yang memakai pakaian yang baru. Semua mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kain cadar meneridak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa alhamdulillah. Alhamdulillah.